Di Sabah, perhimpunan haram bersih turut dianjurkan yang menyebabkan kesukaran kepada orang awam. Butiranya bersama dengan Stanley Misun di RTM Kota Kinabalu. Stanley. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Pulih Redwin, salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Mahasiswa Institusi Pengajian Tinggi IPT selain golongan wanita antara yang dimanipulasi dalam Perhimpunan Bersih 5 di Sabah. Perhimpunan membabitkan anggaran 500 peserta ini berlangsung di Taman Ujana Rimba Tropika Kota Kinabalu kira-kira 1 tengah hari tadi. Difahamkan peserta baju kuning ini berkumpul di 3 lokasi, iaitu Taman Fortuna, kawasan lapang lembaga hasil dalam negeri dan kawasan lapang bomba sembulan sebelum berarak ke lokasi perhimpunan. Tinjauan RTM bagaimanapun mendapati perhimpunan ini terkawal berikutan kehadiran pihak polis dan penguat kuasa Dewan Bandaraya Kota Kinabalu di BKK. Tiada kejadian tidak diingini berlaku. Beralih kepada berita selanjutnya. Penyaluran peruntukan sebanyak 32 juta ringgit menerusi bajet negeri Sabah 2017 membuktikan kerajaan menerusi kepimpinan Barisan Nasional tidak mengabaikan kepentingan mana-mana kaum dan agama. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman berkata peruntukan itu bertujuan menyokong dan membantu aktiviti dan keperluan sekolah-sekolah Cina dan Mubalik serta pertubuhan-pertubuhan keagamaan bukan Islam bagi tahun 2017. Jadi itulah cara kita, iaitu untuk bantu. Tidak mengira bangsa, agama dan suku. Untuk kita, siapa saja yang kita rasa kita bantu untuk kebaikan kita bersama, kita akan teruskan bantuan ini. Jadi supaya wujud satu perasaan kekitaan, persafahaman yang tinggi. Datuk Musa ditemui media selepas merasmikan Kompleks Serbaguna dan Bangunan Baharu Sekolah Menengah Peicin di Kudat. Mengenai Kompleks Serbaguna dan Bangunan Baharu sekolah tersebut, Datuk Musa berharap kemudahan itu dapat dimanfaat sebaik-baiknya bagi proses pengajaran dan pembelajaran sekaligus menjadikan sekolah ini contoh cemerlang bukan sahaja dalam bidang akademik, malah co-kurikulum. Kerajaan negeri melalui Majlis Ugama Islam Sabah MUIS dan Jabatan Agama Islam Negeri Sabah JAHINS akan terus menyokong Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dalam memartabatkan syiar Islam di negeri ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman berkata kerajaan negeri akan meneruskan pemberian elaun tambahan kepada para pelatih di Pusat Latihan Dakwah di Kudat yang dilaksanakan tahun ini dan dibuat secara tetap mulai tahun depan. Datuk Musa berucap merasmikan Convocation Pusat Latihan Dakwah Kudat PLDK kali ke-20 2016 di Dewan Serbaguna PLDK Kudat. Turut hadir Ketua Pengarah JAKIM Tan Sri Haji Othman Mustafa. Perasaan teruja juga, terkejut pun ada sebab tidak sangka dapat anugerah ini. Rancangan lepas ini mungkin akan menyambung pengajian di IBDAS. Di sini kami banyak diajar dengan kemahiran serta bimbingan guru-guru yang mantap serta hafalan-hafalan Quran yang mantap dari juz ammah sampai Hannas. Alhamdulillah kami telah untuk menempuhinya bersama. Seramai 200 pelatih PLDK yang berjaya menamatkan pengajian menerima sijil asas pengajian Islam dan dakwah. Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC yang kini sedang dibangunkan kumpulan Yayasan Sabah dengan sokongan kerajaan negeri dan persekutuan akan menjadikan Sabah sebuah hub percombahan minda yang secara tidak langsung membuka lebih 10,000 peluang pekerjaan. Pusat itu dijangka siap 2018. Pengarah Yayasan Sabah Datuk Haji Sapawi Haji Ahmad berkata SICC yang mencakupi sebuah pusat konvensyen mampu menawarkan alternatif kepada para pengunjung acara-acara bertaraf dunia dan menjadi titik tolak kepada pelancongan mewah di Sabah. Ia juga mampu memangkin Sabah menjadi destinasi mesyuarat, insentif, persidangan dan pameran MICE terkemuka di rantau ini. Pembangunan SICC merupakan antara usaha Yayasan Sabah dalam meningkatkan peluang pekerjaan dan perniagaan
kebudayaan di negeri ini. Datuk Sabawi berucap sempena majlis penutupan Pesta Sukan antara Yayasan Negeri se-Malaysia Pesaya ke-12 di Kota Kinabalu. Majlis disempurnakan Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun mewakili Ketua Menteri. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK akan menggerakkan pasukan penguatkuasaannya untuk memeriksa papan tanda dan kain rentang haram yang digantung pihak agensi tanah tidak berdaftar. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu Datuk Yeo Boon Hai berkata papan tanda dan kain rentang haram itu boleh merosakkan kemudahan awam, menghalang papan tanda dan mencemarkan persekitaran. Sehubungan itu, pihak DBKK juga akan mendapatkan kerjasama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dalam mengesan nombor telefon bimbit yang tertera pada papan tanda dan kain rentang haram dan menggantung akaun telekomunikasi pihak terbabit. Datuk Yeo berucap demikian dalam majlis jamuan malam tahunan Institut Agensi Hartanah Malaysia MIEA Sabah di Kota Kinabalu. Turut hadir Presiden MIEA Eric Koh, Pengerusi MIEA Cawangan Sabah Henry Tai dan Presiden Syarida Datuk Francis Goh. Dianggarkan 50,000 individu tidak berdaftar melakukan kerja agensi hartanah di negara ini. Ejen hartanah tidak berdaftar yang mempromosikan produk-produk pemaju hartanah boleh didakwa mengikut Akta Penilai, Pentaksir dan Ejen Hartanah 1981 yang membawa hukuman denda sehingga RM300,000 atau penjara sehingga 3 tahun atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Pesta Sukan antara Yayasan Negeri se-Malaysia Pesaya bukan sahaja dapat meningkatkan semangat kesukanan dan setia kawan dalam kalangan warga Yayasan Negeri se-Malaysia, bahkan melahirkan kaki tangan yang sehat, cergas dan produktif. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman berkata penganjuran kejohanan sukan seumpamanya juga mampu memupuk kerjasama dan semangat berpasukan yang tinggi dalam sesebuah organisasi. Beliau menyatakan perkara ini dalam ucapan perasmian Pesaya ke-12 di Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Seri Panglima Masidi Manjun. Menurut Datuk Musa, Sabah antara negeri yang memiliki prasarana sukan terbaik di negara ini yang bukan sahaja untuk masyarakat bersukan dan beriadah serta lokasi latihan atlet, malah venue penganjuran acara-acara nasional. Kejohanan ini menyaksikan Yayasan Pelajaran Johor muncul juara dengan mengutip 5 emas dan 8 perak, manakala Yayasan Sabah di tempat kedua dengan 5 emas, 3 perak dan 7 gangsa. Tempat ketiga dan keempat masing-masing dimenangi Yayasan Pahang dan Yayasan Sarawak. Sekian berita dari Sabah petang ini, teruskan dengan Redwin di Angkasa Puri. Silakan.